أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah, inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi Jumaat ini kita masih diizinkan oleh Allah Taala untuk bertemu dan meneruskan kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab Tahzibus Sirah An-Nabawiyah min kitab Tahzib al-Asma'i wal Lughat, ta'lif al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala. Haqqaqahu wa 'allaqa alayhi Khalid bin Abdul Rahman bin Hamd Asy-Syai' hafizahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang ringkas memaparkan biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pelbagai aspek dalam rangka untuk kita mengakrabkan diri kita agar muncul kecintaan yang sejati terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya akan mendorong kita untuk mencontohi perilaku kehidupan keseharian Nabi SAW yang bernilai ibadah. InsyaAllah pagi ini kita akan meneruskan masih pada bab iaitu faslun fi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah berhenti sebelum ini iaitu pada muka surat 69. Pada muka surat 69 iaitu pada penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu menganjurkan untuk memaafkan dan berakhlak dengan akhlak yang luhur. Jadi kita akan sambung, iaitu beliau SAW menyukai mendahulukan bahagian kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala, iaitu pada fasal yang berkaitan dengan akhlak Nabi SAW dalam pelbagai aspek. Satu cakupan yang luas ya perbahasannya. Beliau SAW menyukai mendahulukan bahagian kanan dalam bersuci, memakai sandal, bersisir yakni menyikat dan segala urusannya, sementara tangan kirinya untuk beristinja dan segala yang kotor. Jadi ini di antara kesukaan Nabi SAW dalam melakukan sesuatu pekerjaan ya, yang berbentuk kemuliaan, yang berbentuk kebaikan ya, maka Nabi SAW akan memulakan dari arah kanan. Adapun pekerjaan yang berlawanan dengan tersebut, Nabi SAW memulakan dari arah kiri, bertujuan untuk
membezakan di antara dua perbuatan itu, yang mana kedua-dua perbuatan itu merupakan betapa teliti dan betapa berperaturannya di dalam melakukan sesuatu kegiatan. Dan ini memberikan indikasi kepada kita bahawa betapa agama ini sangat teliti, sangat teliti, sangat prihatin, sangat memberikan perhatian terhadap segala perbuatan seorang Muslim, seorang hamba. Yang ini membezakan di antara seorang Muslim berbanding dengan orang-orang kafir. Itulah agama kita ini memiliki ciri khas, ciri yang sangat istimewa yang membezakannya daripada kehidupan selain daripada Islam. Sehingga betapa telitinya agama ini, sehingga segala gerak kerja, perilaku, perbuatan dan apa saja perbuatan seorang hamba, semuanya diatur sesuai dengan aturan syariat, ajaran dan juga hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dan ini merupakan dari satu sisi, iaitu disunahkan bagi kita untuk mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan dalam semua perkara yang bersifat memuliakan. Jadi di sini disebut contoh, disebutkan contoh seperti dia memakai kasut, menyikat dan segala urusannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memiliki satu kitab yang sangat komprehensif, iaitu yang membicarakan tentang perilaku seorang mukmin, yang mencakupi 3 perkara: akidah, ibadah dan juga akhlak. Yang disentuh secara ringkas, ada yang disentuh secara terperinci. Adapun perincian-perinciannya bagi setiap perkara itu dirujuk pada bab-bab khusus. Dalam kitabnya yang sangat agung, yang sangat besar faedahnya, iaitu kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini memaparkan di dalam kitab Riyadhus Salihin ini, iaitu pada bab yang ke-99. Iaitu bab yang datang pada menyatakan tentang disunahkan mendahului anggota badan yang sebelah kanan dalam semua perkara yang berbentuk kemuliaan. Jadi di situ pada mukadimahnya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, di antaranya adalah berwudu, mandi, tayamum, memakai pakaian, selipar, kasut, seluar, masuk ke masjid, bersiwak, memakai celak mata, memotong kuku, menggunting misai, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut, mengucapkan salam keluar daripada solat, makan, minum, berjabat tangan, menyentuh Hajarul Aswad, keluar daripada bilik air, memberi dan menerima sesuatu dan lain-lain sebagainya. Ini semuanya adalah dimulai dengan anggota kanan. Dan pula bagi anggota kiri pula, disunahkan dalam perkara yang berlawanan dengan contoh-contoh yang telah disebutkan. Seperti apa? Seperti membersihkan hingus, meludah, ludah arah kiri, ketika masuk dalam tandas, dalam bilik mandi, ketika keluar daripada masjid, ketika keluar daripada masjid, keluar daripada rumah, ketika menanggalkan kasut, menanggalkan pakaian, selipar, beristinja, daripada najis, guna tangan kiri. Dan semuanya itu adalah berbentuk yang dianggap kotor dan sejenisnya, seperti najis tadi. Jadi ini di antara betapa Islam itu membuat satu garis pemisah. Aktiviti yang berbentuk kemuliaan, yang perlu diberikan penghormatan, maka kanan. Ini prinsipal secara umum. Kemudian dikhususkan, disebut contoh-contoh yang khusus yang datang daripada syariat, yang Nabi SAW sendiri mengkhabarkannya dan mempraktikkannya. Begitu juga yang dimulai dengan anggota kiri. Kemudian mana-mana aktiviti yang tak dinyatakan, maka dikiaskan pada kaedah ini. Contoh kita pakai jam umpamanya, boleh saja di antara kiri dan kanan. Tetapi kalau kita memakai prinsip ini, jam itu adalah memberikan simbol tentang memanfaatkan waktu, iaitu perkara yang berbentuk kebaikan. Maka bila kita memahami konsep ini, maka kita pun menukar jam kita daripada arah kiri pakai di tangan kanan. Kerana jam itu adalah mengingatkan kita tentang pengurusan waktu. Itu kalau pakai prinsip ini.
Mana-mana yang tak dinyatakan dalam contoh-contoh ini, maka bolehlah menggunakan prinsip yang disebut ya sebagai kaedah yang umum. Adapun yang telah dikhususkan, maka hendaklah diikuti. Contoh makan dengan tangan kanan, ya, ada perintah. Minum dengan tangan kanan, ada perintah. Dan begitulah seterusnya. Kenapa kanan? Kanan adalah indikator kebaikan. Contoh di dalam Al-Quranul Karim, ya, pada surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56 ayat 8 hingga 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, dan seterusnya. Iaitu golongan kanan. Siapa golongan kanan ni? Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Jadi Quran buat perbezaan. Orang yang beruntung, ahli syurga, adalah golongan kanan. Orang yang rugi, orang yang celaka, orang yang binasa adalah golongan kiri, ahli neraka. Dan begitu juga dalam surah Al-Haqqah, surah yang ke-69 ayat 19. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberi kitab dari arah sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Ini tanda ahli syurga, dapat kanan. Kalau dapat kiri, maka musibah. Ya, jadi perkara kebaikan, kanan. Sebab itu bila seseorang memberi, kita terima dengan tangan kanan. Beri pun dengan tangan kanan. Ni. Ya. Ini semuanya dalam keadaan biasa yang tidak ada darurat. Kalau itu pengecualian. Dan dalam urusan ini banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang dua urusan ini, dari arah kanan dan dari arah kiri. Ya, contoh Nabi SAW menyebutkan, yaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha, kanat yadu Rasulullah SAW al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanatil yusra li khala'ih wa makana min adha. Tangan kanan Rasulullah SAW adalah untuk bersuci dan makan, sedangkan tangan kirinya adalah untuk beristinja dan segala yang kotor. Begitu juga daripada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, adalah Rasulullah SAW bersabda, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna. Apabila salah seorang daripada kamu pakai slipper, pakai kasut, pakai sandal, kasut boot ke whatever lah, maka mulakanlah dengan kaki sebelah kanan. Wa iza naza'a falyabda bishimal. Bila tanggal kasut, tanggal sandal, tanggal slipper, dari arah kiri. Jadi sampai tahap itu sekali. Jadi ajar. Agama lain, agama orang kafir itu, mana ada aturan seperti ini? Itulah betapa ya sempurnanya agama ini, sampai ya setiap mukmin ini dia ada aturan, ada SOP yang hendaknya dia berjalan dengannya. Makan minum pun ada aturan, sebagaimana ya daripada Hafsah radhiyallahu anha, Hafsah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyamihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalik. Nabi SAW menggunakan tangan kanan, ya, tangan kanan untuk apa? Untuk makan, untuk minum dan pakai pakaian, ya, serta menggunakan tangan kirinya untuk selain itu. Jadi Nabi SAW menjelaskan tentang aktiviti keseharian seorang mukmin. Satu dari segi ya perbuatan, arah, direction, from where you start, kiri atau kanan. Ini aturan. Dan ada di antara perbuatan itu bukan hanya daripada arah untuk memulainya, bahkan ada juga diiringi dengan bacaan. Ada perbuatan yang diiringi dengan bacaan, ada perbuatan yang tak diiringi dengan bacaan.
Contoh, pakai baju umpamanya. Ada bacaan. Ketika kita pakai baju daripada arah kanan. Ya. Kalau macam jubah ni, macam mana kanan? Masuk sekaligus, tangan kanan dulu masuk dalam lengan ni. Ya, tangan kanan ni masuk. Nah, kalau pakai kemeja senang sebab dia belah dua. Jadi memang arah kanan kita akan masuk. Ya. Jadi kalau jubah dia serulum sekali. Jadi tangan kanan tu yang masuk dulu. Kemudian baru tangan kiri. Ada bacaan. Ya, Nabi SAW menyebutkan kalau kamu memakai pakaian, baju ke seluar ke, kain pelikat ke, kain batik ke, jubah ke, whatever, baca Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah. Ya, baca doa tu. Ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baca. Bila tanggal dari arah kiri keluarkan ni, baca bismillah. Ini paling basic, paling asas, yang kebanyakan kaum muslimin tidak mengamalkannya. Kerana apa? Tak belajar tentang adab-adab keseharian seorang muslim. Padahal dia adalah SOP keseharian seorang muslim. Ya, betapa banyak orang yang tak teliti dalam bab sunnah ini, sunnah keseharian. Ya, betapa jauhnya kita daripada sunnah Nabi SAW, dan betapa ruginya kita daripada meraih pahala. Ya, keluar rumah ada aturan, masuk rumah ada aturan, keluar tandas, masuk tandas, semuanya. Ya. Dan ada perbuatan yang diiringi dengan yang tidak diiringi dengan apa-apa bacaan. Contoh, apa beza di antara bersin dan menguap? Ya, bersin ada bacaan. Ya, ada bacaan. Menguap tiada bacaan. Menguap hanya tindakan. Pertama, ya, halang daripada menguap. Kalau tak mampu, ambil tangan tutup. Ya, dan jangan ada bunyi keluar daripadanya. Itu saja. Tidak ada baca auzubillahi minasyaitonirrajim ke, Allahu akbar ke, dan sebagainya, tidak ada. Adapun bersin ada ucapan. Jadi kena ikut. Ya. Sama seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bersin adalah daripada Allah. Ya. Adapun menguap daripada syaitan. Dalam hadis-hadis sahih disebut seperti itu. Ya. Jadi Nabi SAW ajar seperti itu. Maka kita pun berjalan dengannya. Ya. Jadi makan, minum, ada aturan. Ya, ada kaedah. Dan ini semuanya diperincikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan adab. Adab keseharian seorang muslim. Alangkah bagusnya kalau ada adab ini diajar menjadi modul ataupun kurikulum sistem pendidikan. Sebab adab itu adalah akhlak. Ya, jika umat ini kehilangan adab, maka mereka akan kehilangan akhlak. Maka ketika itu mereka tidak menjadi satu umat yang mulia, bahkan mereka menjadi umat yang dihinakan. Kerana ciri khas umat Islam ini dari sisi adab dan akhlaknya yang sangat agung, sangat indah. Ya, sebab itu Nabi SAW adalah keteladanan kita dalam perkara ini. Sehingga Allah menyebutkan tentang pribadi Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Nabi SAW dalam surah Al-Qalam, surah yang ke-28 ayat 4. Dan memang Nabi SAW diutuskan membawa pakej yang lengkap untuk membina personality, kepribadian seorang manusia agar memiliki kesempurnaan dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak. Yang akhlak ini berkaitan dengan akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada sesama makhluk, khususnya sesama manusia. Jadi Nabi SAW bukan hanya datang untuk mengajak manusia ya, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam beribadah dan tidak sekali-kali melakukan kesyirikan. Nabi SAW juga datang untuk membawa akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak atau ya, salihal akhlak. Ya, Nabi SAW itu diutuskan untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, perbaiki bentuk, develop, ya, nak inculcate good values, and then
ya, dibuktikan menerusi praktik di lapangan. Sebab itulah Nabi SAW adalah sebaik-baik contoh keteladanan dalam berakhlak dalam segala aspek. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan seterusnya. Sungguh pada diri Nabi SAW adalah contoh terbaik, the best example, for us to refer. Not only refer, but we have to follow. Sebab itu mengenali Nabi SAW ini adalah wajib. Bagaimana kita akan mencontohi kepribadian Nabi SAW dari segi tingkah laku, perangai, tabiat yang kita dituntut, diperintah oleh Allah untuk mencontohinya, kalau kita tidak mengetahui hal-hal yang terkait tentang perkara ini. Baik, seterusnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, jika tidur, beliau sallallahu alaihi wasallam tidur di sisi tubuh kanannya dengan menghadap kiblat. Ini tentang tata cara tidur. Tidur pun ada aturan. Dan tidur ni, kalau kita telah pelajari bab-bab ini dalam dalam kitab Amalan Sunnah setahun, iaitu kitab yang tebal, dan alhamdulillah kita selesai mempelajarinya secara keseluruhan. Sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Fadil Al-Ustaz Yazid hafizahullah taala. Di situ dipelajari secara terperinci. Dan juga kita telah mempelajari juga dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada bab, iaitu babu maja'a fi naumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab yang ke-39. Di dalam bab ini dipaparkan beberapa hadis yang terkait tentang bagaimana cara tidur Nabi SAW. Cara tidur Nabi SAW pun bernilai ibadah yang hendaknya kita contohi. Dan Nabi SAW telah menunjukkan dari sisi posisinya dan juga dari sisi pelbagai bacaan-bacaan ketika tidur, begitu juga ketika kita bangkit daripada tidur. Nabi SAW contoh dalam hadis disebutkan bagaimana rupa gaya tidurnya Nabi SAW, iaitu hadis yang datang daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ah wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi kini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Dalam riwayat lain disebut rabbi kini azabaka yawma tab'atsu tajma'u rabbi kini azabaka yawma tajma'u ibadak. Adalah Nabi SAW apabila nak tidur dan berada di perbaringan, Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan baginda SAW. Tidur dalam keadaan mengiring atas bahu kanan, kemudian tangan diletakkan di pipi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW baca doa, rabbi kini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Jadi ini dinyatakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Begitu juga kitab yang telah kita pelajari. Dua-dua kitab ni alhamdulillah kita telah mempelajarinya. Cuma tinggal lagi untuk kita ulang-ulangi, mempelajarinya, mendengarinya kembali dan berusaha untuk mengamalkannya. Jadi Nabi SAW berdoa, wahai Tuhanku, Rabbi, kini selamatkan azabaka, daripada azab engkau, yauma, pada hari tab'atsu, hari kebangkitan, hari kita dibangkitkan, ibadaka, di mana Allah bangkitkan seluruh hamba-hamba, sekalian hamba-Mu, kita akan dibangkitkan. Jadi hidup ini dibandingkan dengan kebangkitan. Kerana bila kita hidup, kita tidur tu seolah kita mati, kemudian kita dibangkitkan. Begitulah nanti kita berada di alam barzakh, menanti hari kebangkitan. Jadi kita akan dibangkitkan. Jadi bila kita tidur, mengingatkan kita tentang adanya hari kebangkitan, hari di mana kita semua akan dipertanggungjawabkan terhadap usia yang Allah kurniakan sewaktu kita hidup di dunia. Dan semuanya akan dihitung setiap saat, ke mana masa itu kita pergunakan. Adakah untuk ketaatan kepada Allah atau kemaksiatan.
Jadi Nabi SAW menjelaskan begitu juga dari sisi posisinya. Ya, bahkan Nabi SAW menjelaskan tentang ya, sampai waktu tidur. Ya, tidur, Nabi SAW tidur ketika Nabi SAW bangun malam, solat malam. Kemudian sebelum datangnya waktu subuh, Nabi SAW akan tidur. Sementara tidur sejenak. Ada lagi tidur khusus. Tadi tidur malam tu dah tidur secara umumnya, kebiasaan manusia. Dan Nabi SAW menghidupkan malamnya. Kemudian Nabi SAW setelah selesai solat, ya, istirahat sejenak sebelum masuknya waktu subuh. Dan tidur ketika itu ada perbezaan pula. Ada bentuk caranya. Ya, tidur agar boleh bangun. Ibarat tidur-tidur ayam. Ya, bagaimana tidur Nabi SAW? Ya, Nabi SAW akan meletakkan tapak tangannya di sini. Tidur sambil baring mengiring tu arah tadi kanan, dan Nabi SAW akan letak tangannya di pipi. Jadi kalau telinga lama bergerak, maka kita akan tersedar. Masya Allah, sampai begitu sekali Nabi SAW menunjukkan contoh. And yet proven until today. Masya Allah. Baik, jadi tidur adalah nikmat, kurniaan Allah. Ya, apa manfaat tidur? Ya, apabila tidur, seluruh anggota tubuh badan beristirahat. Automatik mata rehat, telinga rehat, mulut rehat, seluruh pergerakan kaki, tangan rehat. Ya, yang tak rehat apa? Yang tak rehat apa? Yang tak rehat adalah iaitu hidung. Ya, menarik nafas. Automatik 24 hours non-stop dia beroperasi. Yang lain semua diistirahatkan. Yang masih berfungsi, bekerja adalah degup jantung. Yang menarik nafas, ya, hidung, tarik nafas masuk dan keluar. Ya, semuanya itu adalah di bawah pengaturan Allah Ta'ala. Ketika itu kita tidak mengetahui apa yang berlaku. Ya. Dan kita tak pernah pun bagi arahan pada jantung, pada hidung untuk menarik nafas dan keluar nafas. Ya, dan jantung mengepam, ya, darah ke seluruh anggota tubuh badan agar berjalan sesuai dengan aturan dan fungsinya. Sebab tu nikmat ketika tidur, segala masalah lesap, lenyap. Ya, segala kesibukan berhenti. Maka beristirahatlah. Dan kita tidak mengetahui apa yang berlaku ketika kita tidur. Ya, persekitaran apa yang berlaku. Ya, jika ular lalu, cicak lalu, ya, tikus lalu, semuanya kita tidak mengetahuinya. Ya. Dan semuanya adalah berpotensi untuk kita itu menerima musibah ketika tidur, betul kan? Tapi siapa yang menjaga kita? Kalau umur kita 60 tahun, sudah 60 tahun kita tidur pada malamnya. Ya. Dan Allah jaga kita. Ya, Allah dia adalah Al-Hafiz, menjaga. Ya, sebab itulah kita hendaknya ketika tidur, ya, ikut SOP yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW dalam keadaan berwudu, ya, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca doa-doa dan zikir-zikir. Ya, kemudian kita pun tidur ikut cara Nabi SAW. Kerana tidur itu saudara kembar mati. Jika kita mati ditakdirkan pada dalam keadaan tidur, maka itu sebagai tanda-tanda husnul khatimah. Jangan tidur dalam keadaan, ya, tidak melakukan perkara tersebut. Dia kata berbanyak manusia yang tidur kemudian dia tak bangkit lagi, tak sempat pun nak menyampaikan apa-apa wasiat dan sebagainya. Baik, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang sentiasa istiqomah, ya, tidur mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tengok, ya, tidur pun menghadap ke kiblat. Baik, ya, sebagaimana kita mati nanti ketika kita dikebumikan di dalam kubur pun kita dihadapkan ke kiblat. Menunjukkan apa? Keterikatan kita dengan Allah Ta'ala. Kiblat itu adalah arah tempat kita solat. Ya, mulianya Kaabah itu sebab dia menjadi tempat kiblat kita umat Islam, iaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Seterusnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, majlis beliau sallallahu alaihi wasallam adalah majlis kesantunan. Ya, majlis Nabi SAW ni penuh dengan kesantunan, tertib. Ya, tidak ada berlaku perkara-perkara yang, ya, berbentuk apa?
berbentuk kasar, hiruk pikuk seperti pasar. Ya, kerana apa? Ya, kerana Nabi SAW nak bagi contoh. Ketika bermajlis, ya, tak kiralah pelbagai majlis, khususnya majlis ilmu umpamanya. Ya, hendaklah tertib, beradab. Ya, kerana apa yang akan disampaikan dalam majlis tersebut adalah ilmu yang terkait tentang Allah Ta'ala. Dibacakannya padanya qala Allah wa qala Rasul. Ya. Jadi hendaklah dilakukan sesuai dengan adab dan etika yang tinggi, menunjukkan betapa malunya seorang hamba itu kepada Allah, dan ketika itu dia sedang menunaikan amanah yang sangat berat lagi besar. Ya. Jadi barang siapa keluar daripada aturan ini, sungguh majlisnya adalah majlis yang mendatangkan musibah. Ya, majlis yang hilang kesantunan, ya, adalah majlis yang mendatangkan pelbagai bencana. Sebab itu kewajipan seorang, ya, pendakwah, penceramah khususnya dalam majlis ilmu mereka hendaklah berjalan sesuai dengan, ya, aturan. Kerana mereka sedang menyampaikan amanah. Ya, antara amanah mereka yang paling besar dalam majlis ilmu adalah hendaklah mereka menunjukkan adab dan akhlak yang mulia, sebagaimana Nabi SAW telah mencontohkannya. Jangan jadikan majlisnya itu sebagai tempat lawak jenaka. Ya, bersenda gurau, sebagai tempat hiburan, bernyanyi-nyanyi dalam masjid. Ya, tak patut, tak padan. Kerana kamu tu sedang berdakwah. Nabi SAW tak pernah menyanyi dalam kuliah. Tak pernah berlagu-lagu, tak pernah. Ya, apatah lagi ya mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar. Ya, apatah lagi sampai tahap melucah. Sama ada double meaning ataupun direct maksudnya. Ya, dan Nabi SAW, ya, tidak menjadikan platform menyampaikan kuliahnya itu, memberi peringatan pada para sahabat Nabi SAW dengan mendatangkan kisah-kisah, ya, yang dusta, kisah-kisah palsu, cerita-cerita rekaan. Ya, tidak ada istilah senda gurau, ya, untuk menyebabkan pendengarnya terhibur dan ketawa, ya, ria. Nabi SAW dalam majlisnya tidak ada langsung elemen mengutuk, mencerca, menghina, ya, menghina orang lain. Hatta orang kafir pun Nabi SAW tidak menghina dan mencerca mereka. Ya. Dan jangan jadikan majlis ilmu itu sebagai tempat untuk memperbesarkan diri sendiri, memuji diri sendiri, memuji kelompok sendiri, atau dijadikan sebagai tempat untuk menarik laba keuntungan, berniaga dia, dan pelbagai lagi yang banyak berlaku pada hari ini. Ya. Padahal majlis ilmu Nabi SAW itu penuh dengan adab, tertib, kesantunan, dan membesarkan Allah Ta'ala. Ya, memunculkan rasa takut, memberikan peringatan, nasihat, ya, dengan cara yang terbaik. Ia bukan majlis lara, bukan majlis lawak jenaka. Tu. Ya, barang siapa yang keluar daripada aturan ini, orang seperti itu tidak layak untuk berada di meja kuliah, meja ceramah. Harus dibuang jauh-jauh. Ya, tak layak. Kenapa? Mereka tidak membawa akhlak Nabi SAW. Walaupun ilmunya tinggi, gelarannya hebat, tetapi apabila hilang akhlak dan adab, ya, maka terbatal semua apa yang mereka sampaikan. Sebab apa? Sebab menyelisihi Nabi SAW. Jadi kalau kita ingin mencari guru untuk mendapat ilmu, pastikan yang pertama, guru tersebut benar akidahnya. Yang kedua, majlisnya dipenuhi dengan amanah ilmiah. Ya, tidak menyampaikan perkara-perkara karut-marut, khurafat, kesyirikan, bid'ah, ya, dan pelbagai lagi. Dan majlis ilmunya hendaklah dibesarkan dalil, datangkan, bacakan Quran, bacakan hadis. Bukan cerita rekayasa itu dan ini, mimpi itu, mimpi ini, bukan. Ya, kerana itu bukan aturan daripada Nabi SAW. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, ya, rasa malu, amanah, memelihara diri, maruah, sabar dan ketenangan. Jadi Nabi SAW disebut majlis Nabi SAW penuh dengan kesantunan, rasa malu. Ya, Nabi SAW berbicara yang tidak menjatuhkan harga diri yang membicara dan juga orang yang mendengar. Betul kan? Terkadang manusia ni,
Ya, dalam kuliah hilang sifat malu. Menceritakan perkara-perkara yang tak sepatutnya dia ceritakan. Kadang-kadang urusan perkara 18 SX pun dia cerita secara terang-terangan. Jadi mana sifat malu mereka itu? Kadang bersenda loka. Yang lebih parah sekarang, ceramah-ceramah itu digandingkan dengan lelaki dan wanita yang bukan mahram. Kadang-kadang wanita muda yang duduk di depan diperhatikan oleh manusia. Kemudian boleh pula dia bersenda gurau, sindir menyindir dan berbagai lagi. Ini sungguh musibah. Musibah sungguh. Isteri-isteri Nabi SAW tak berganding bahu dengan Nabi SAW di atas satu platform dalam berkuliah. Betul kan? Maka hentikan aktiviti seperti ini. Kalau wanita nak mengajar, mengajarlah kau wanita di masjid dan di surau. Adapun kau lelaki, boleh saja mereka mengajar lelaki dan wanita. Kerana memang tugas dakwah itu adalah bebannya pada kaum lelaki, bukan pada kaum wanita. Maka apabila hilang sifat malu, maka berlakulah pelbagai perkara yang kita lihat pada hari ini. Kalau dah ahli agamawan yang hilang sifat malu, apa yang diharapkan? Bahkan yang ajaibnya, orang-orang yang bukan agamawan itu lebih baik lagi sifat malunya berbanding dengan mereka. Sebagaimana yang kita lihat, hilangnya sifat malu mereka itu sehingga mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak padan dengan kedudukan mereka. Sebagaimana yang kita sering sebut, betapa mereka menceritakan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Bahkan sampai ke tahap iaitu membuat perkara-perkara ataupun kelucahan di dalam kuliah. Cerita tentang urusan yang berlaku dalam kamar, bilik tidur dan pelbagai lagi. Hilang sifat malu. Kemudian amanah, menyampaikan ilmu. Pastikan ilmu yang disampaikan itu adalah ilmu yang sahih, boleh dipertanggungjawabkan dan dipertahankan. Ramai para pendakwah yang tidak teliti, sembrono, mengeluarkan perkataan hingga menimbulkan fitnah dan perkelahian serta perselisihan di antara mereka. Tak terhitung banyaknya pada hari ini orang seperti ini. Yang ajaibnya mereka dibenarkan untuk berceramah dengan alasan apa? Popular, banyak orang yang mendengar. Pandai mereka itu menyentuh hati, padahal itu bukan bukti kebenaran. Dan betapa banyak orang yang menyimpang tetapi sangat pintar dalam ucapan, sehingga menyebabkan banyak manusia terjatuh ke dalam syubhat yang mereka bawa. Dan ini sangat berbahaya. Memelihara diri, maruah, sabar dan ketenangan. Itulah majlis Nabi SAW. Tidak ada perkara-perkara yang mendatangkan kejanggalan, rasa jengkil dan seumpamanya. Mendapat manfaat. Keluar daripada majlis ilmu Nabi SAW, mendapat manfaat dengan meningkatnya iman dan takwa. Bukan keluar daripada majlis ilmu tersebut hanya dapat senda gurau, lawak-lawak, ketawa berdekah-dekah. Baik. Di majlis-majlis itu suara-suara tidak dikeraskan. Demikian juga wanita tidak disebut-sebut di dalamnya. Nampak? Dalam majlis ilmu Nabi SAW tidak ada suara terpekik, terlolong, maki hamun dan pelbagai lagi. Cuba lihat. Setengah-setengah penceramah pendakwah itu terpekik, terlolong. Akhlaknya yang sangat buruk. Tetapi ramai sekali yang menyukainya, sampai mereka ketawa berdekah-dekah apabila penceramah-penceramah tersebut membuat lawak-lawak dan sebagainya. Sungguh ini musibah. Alangkah banyaknya orang yang jahil. Kasihan. Sebab itu senang untuk keluar daripada fitnah penceramah di zaman sekarang. Lihat apa yang mereka sampaikan. Kalau mereka membesarkan dalil qala Allah wa qala Rasul dengan penjelasan yang benar, duduk. Kalau mereka tidak membesarkan kedua ini, angkat buku. Kalau tidak, kamu akan terkena syubhat, fitnah yang sangat berbahaya. Kerana ini adalah urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia pun kita diperintahkan untuk teliti, apatah lagi dalam urusan akhirat. Urusan akhirat. Sebab itulah agama ini adalah amanah. Sebab itu berkata para ulama dulu seperti Ibn Sirin. Ibn Sirin kata apa? Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan daripada siapa kamu ambil agama ini. Jangan sebarang ambil, jangan sembrono. Jangan atas alasan dia bijak, berpintar,
Ya, banyak pengikut. Ya, kuliahnya menyentuh hati sehingga mengalirkan air mata. Itu bukan fakta, itu bukan dalil, itu bukan bukti. Tetapi lihat yang disampaikan itu. Ya, adakah ianya daripada qala Allah wa qala Rasul? Jika tidak, maka tinggalkan. Ya. Sungguh berbahaya agama ini jika tidak diambil dengan cara yang benar daripada orang-orang yang benar amanah dalam menyampaikan ilmu. Betapa banyak penceramah yang menyimpang. Perkara yang batil diangkat dan dianggap kebenaran. Kebenaran ya dijatuhkan, dihilangkan. Membawa pelbagai kesamaran. Baik. Demikian pula wanita tidak disebut-sebut di dalamnya. Apa maksud ni? Iaitu tidak menjadikan wanita sebagai objek dalam kuliah dia. Ya, dijadikan sebagai bahan sendagurau dia. Lawak-lawak jenaka. Ya, merendah-rendahkan, menghina, memperlecehkan. Ya, dijadikan sebagai objek seks ataupun hiburan. Ni ada. Ya Allah, sampai tahap tu. Ya. Dipersenda-sendakan. Ya. Macam-macam. Ya, contoh ketika mereka membincangkan tentang poligami, dia buat senda gurau terhadap para wanita. Ya, padahal Nabi SAW sekali-kali tidak melakukan perkara zaud dan sangat memuliakan para wanita. Mengangkat darjat wanita ke tahap kemuliaan sama taraf dengan lelaki secara umumnya. Ya. Dan Nabi SAW menjelaskan pelbagai hadis-hadis ya tentang hal yang terkait tentang wanita dalam bentuk peringatan, penjelasan, pemuliaan. Ya, contoh Nabi SAW menyebutkan tentang keistimewaan para wanita ini. Ya, idza sallatil mar'atu khamsaha. Kalau Nabi SAW bagi kuliah tentang wanita, Nabi SAW menjelaskan kebaikan, keburukan. Ya, hendaknya kamu berjalan seperti ini, jangan melakukan seperti itu. Nabi khawatir kenapa? Mengingatkan para wanita yang paling ramai menjadi penghuni nerakanya adalah wanita. Jadi Nabi SAW nak menyelamatkan para wanita. Ya, Nabi SAW sebut contoh. Apabila seorang wanita mendirikan ya solat 5 waktu, wasamat syahraha, puasa sebulan di bulan Ramadan, wa hassanat farjaha, jaga kemuliaan harga diri dia, wa ata'at ba'laha, ya, mentaati suami, taat suami, suka tak suka taat, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Dia buat beberapa perkara ini. Ya, solat 5 waktu. Bukan di masjid, di rumah. Puasa bulan Ramadan, sama macam orang lelaki. Jaga kehormatan diri. Dan taat suami. Nescaya dia masuk syurga. Dari mana pintu syurga yang dia nak? 8 pintu tu, masuklah mana satu. Tu bentuk pemuliaan terhadap para wanita, peringatan. Ya, dan banyak lagi hadis-hadis ya tentang keutamaan para wanita. Betapa istimewanya para wanita ini sehingga disebut ya kalau mereka memiliki anak perempuan, anak lelaki tak ada. Ada anak perempuan je. Dia bela anak tu. Jaga elok-elok sesuai dengan aturan syariat. Maka masuk syurga dia. Ya. Man ala jaritaini hatta tablugha. Barang siapa yang menguruskan 2 anak perempuan sampai keduanya balik. Dari wasa jaa yaumal qiyamati ana wa huwa. Maka dia akan datang pada hari kiamat. Ya. Sedangkan jarak antara diriku dan diri dia seperti ini. Wa dhamma asabi'ah. Nabi SAW merapatkan jari. Maknanya very close. Nampak tak? Kalau ada dekat dengan Nabi SAW di mana? Syurga. Ada anak perempuan, jaga dia. Sebab anak perempuan dia adalah aset harta yang akan melahirkan anak-anak yang membentuk generasi ya ke depan. Begitu juga para wanita yang mengurus anak yatim. Nabi SAW jelaskan, ya, ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah. Aku adalah orang yang pertama kali yang akan dibukakan pintu syurga. Tak akan masuk seluruh manusia di atas muka bumi sejak Adam AS, kecuali Nabi SAW dulu yang masuk. Istimewa tak kita jadi umat Nabi SAW? Dan umat Nabi SAW yang mula-mula masuk, padahal umat terakhir. Kemudian Nabi SAW illa annahu ya'ti imra'atun tubadiruni. Ketika pintu syurga buka, Nabi SAW kata, ada seorang wanita sedang menyusulku. Dia ikut aku. Masya Allah. Fa'akul, ya, fa'akululah. Maka aku pun berkata kepadanya. Ya. Kata Nabi SAW, malak, ada apa dengan kau ni?
Waman anti, kau ni siapa? Oh, Nabi SAW tajuk dengan wanita ni. Ya. Fatakul, lalu wanita tu kata, ana imra'atun qa'adat ala aitamin li. Aku ni adalah wanita yang waktu hidup di dunia dulu, aku ni mengurus anak-anak yatim. Tu. Ni wanita. Sebab apa sebut wanita? Sebab ada yang mengurus anak yatim orang lelaki. Sebab apa? Sebab anak-anak ni siapa yang beri kelus? Siapa yang mendidik? Siapa yang ada sifat keibuan? Wanita, bukan lelaki. Kalau yang mengurus saja bolehlah orang lelaki. Tapi ni nak bela, nak didik, nak jaga, nak besarkan, nak tumpahkan kasih sayang, itu semuanya adalah wanita. Ya, jadi jangan sekali-kali menghina, mempermainkan, memperlecehkan, ya, jadikan objek senda gurau dalam ceramah, dalam kuliah. Sungguh ini adalah akhlak yang sangat buruk. Wajib immediate termination ni penceramah macam ni. Ya, maknanya mereka kurang ajar, kurang adab, hilang akhlak. Ya. Jadi itulah dia fitnah di zaman sekarang. Orang seperti itu diangkat. Kenapa? Pandai berceramah kononnya. Padahal manusia ni, mereka diajar ceramah ni, kuliah ni sebagai tempat hiburan, untuk ketawa-ketawa, senda gurau dan macam-macam. Tu yang masuk pelbagai perkara yang mungkar. Ya, padahal hendaknya diajar dalam majlis ilmu ni penuh dengan kesantunan, rasa takut, serius, beri perhatian, hadir hati. Ya, kerana apa? Majlis itu adalah majlis yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Mana mungkin majlis yang mengingati, ya, kepada Allah, ya, ada sifat takut, tiba-tiba yang datang adalah sifat-sifat apa? Lara. Ya, disulami dengan pelbagai perkara yang tak layak. Sungguh orang seperti ini sedang bersikap kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Baik, seterusnya. Di dalamnya mereka memuliakan ketakwaan, saling menunjukkan ketawaduan, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menolong orang yang memerlukan, menjaga orang asing, yakni yang jauh dari keluarganya, dan menampakkan kebaikan. Inilah dia Nabi SAW menjelaskan situasi ini. Ya. Jadi, ya, penuh dengan ketakwaan, ya, saling merendah diri, maknanya apa? Tidak sombong, menerima kebenaran daripada sesiapa pun. Itulah takwa. Ya. Namun pada hari ini disebabkan oleh kedengkian, hasad, kerana orang tersebut bukan berada di pihaknya, bukan sekumpulan sealiran dengannya, apa saja kebenaran semuanya dinafikan. Sungguh ini penyakit yang sangat berbahaya, yang membinasakan. Ya, di dunia dia selamat kerana banyak follower, banyak pengikut, banyak pendukung. Tapi ingat, di negeri akhirat kamu akan mendapat kemurkaan dan diazab oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Menolak kebenaran. Dan pada masa yang sama meremehkan orang yang menasihati kamu. Disebabkan oleh apa? Hasad, dengki. Ini penyakit yang sangat membinasakan. Ya. Jadi menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Ini akhlak yang sudah banyak hilang di zaman ini. Ya. Kemudian menjaga orang asing, maknanya mengambil tahu, mengambil berat tentang orang-orang yang memerlukan. Baik, seterusnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut kepada para sahabatnya, memuliakan orang yang mulia dari setiap kaum, dan membantu urusan mereka, dan memerhatikan sahabatnya, yakni mencarinya jika tidak menjumpainya. Nabi SAW adalah seorang yang sangat observant, sangat particular. Ya, beri perhatian, ambil tahu. Very caring Nabi SAW ni. Ya, jika melihat seseorang tidak berada dalam majlis atau sudah lama tidak kelihatan dalam majlis, seperti dalam solat berjamaah, Nabi SAW akan bertanya. Ya, pernah satu ketika Nabi SAW bertanya tentang seorang wanita yang tugasnya adalah membersihkan masjid Nabi SAW. Wanita hitam, dan dia orang Afrika. Kerja dia adalah membersih masjid. Satu hari Nabi SAW datang masjid, tak nampak, lama tak nampak dia. Lalu Nabi SAW bertanya pada para sahabat. Lalu para sahabat menyebutkan dia telah meninggal dunia. Dalam riwayat disebutkan para sahabat, ya, tak nak mengganggu Nabi SAW. Lalu mereka segera menguruskan jenazahnya dan dikebumikan pada malam hari. Ya, kalau tak silap. Lalu Nabi SAW minta tunjukkan di mana kuburannya. Ya, Nabi SAW pun dibawa, dan Nabi SAW menyolati jenazahnya, iaitu solat di kuburan yang dibenarkan satu je, iaitu solat jenazah. Kerana dia tidak ada rukuk dan sujud, ada takbir saja 4 kali. Ini juga adalah sunnah.
Jika kita tak sempat menyolati jenazah, ya, maka boleh kita ke kuburan dan tunaikan haknya. Baik. Jadi Nabi SAW, ya, dengan para sahabat, pelajaran berguna ini adalah prinsip al-wala wal bara. Memberikan ketaatan, iaitu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Sesama mukmin lembut. Ya, lembut. Kadang-kadang tertentu tergas. Ya, jika mereka terjatuh dalam, ya, kesalahan, maka ditegur mereka itu dengan cara yang penuh dengan hikmah, nasihat. Ya, tujuannya untuk kebaikan, bukan tujuannya untuk menjatuhkan lagi mereka. Tidak sekali-kali. Ya, kerana kita amat sedar bahawa mereka itu berada di jurang, ya, kebatilan, kesalahan, maka nasihati mereka. Jika mereka enggan, maka itu urusan mereka itu dengan Allah. Kewajipan kita telah ditunaikan. Dan nasihat itu tak lain dan tak bukan untuk menjatuhkan, menghinakan, meremehkan, bukan. Tetapi untuk mengangkat darjat mereka kembali menjadi mulia dengan kembali kepada kebenaran. Beliau SAW tidak berbuat dan berkata-kata keji. Tengok bulan Ramadan, Allah ajar kita jaga lisan. Allah tidak berhajat kepada puasa, lapar dahaga. Ya, kalau kamu masih mengucapkan perkataan qaul zur, ya, perkataan-perkataan yang kotor, ya, perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang tak patut dan tak padan. Apatah lagi kamu seorang pendakwah, seorang pengkuliah, seorang ustaz, atau orang yang memiliki kedudukan. Tak patut kamu keluarkan perkataan-perkataan yang tak layak digunakan. Itu menandakan berapa rendahnya darjat akhlak kamu itu. Yang tak patut. Ya. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi memaafkan. Nabi SAW adalah seorang yang pemaaf, Ra'ufur Rahim. Ya. Hatta terhadap musuh. Ya. Kepada musuh pun yang melakukan pelbagai tindak kezaliman, ya, mengganggu-gugat dakwah Nabi SAW, tetap Nabi SAW memberikan kemaafan. Dengan syarat apa? Mereka tidak mengulangi perbuatan itu. Ya, dengan syarat apa? Mereka menerima dakwah Nabi SAW. Betapa banyak orang-orang yang menyakiti Nabi SAW. Bahkan mereka berusaha untuk menamatkan riwayat Nabi SAW sampai nak bunuh. Ini dah kes ekstrim, kemuncak. Siapa di antara mereka itu? Ya, seperti Abu Sufyan contoh, radhiyallahu an. Bahkan dia jadi ketua tentera dalam peperangan melawan Nabi SAW. Seperti Khalid ibn Walid radhiyallahu an. Tapi semuanya mereka itu bila masuk Islam, ya, Nabi SAW memaafkan mereka. Ya, semuanya mereka. Kerana memaafkan itu adalah perkara yang sangat dituntut. Menunjukkan orang itu memiliki jiwa yang besar. Ya, kerana kita pun melakukan kesalahan dan berharap orang lain memaafkan. Apatah lagi, ya, dimulai contoh daripada kita. Sebab itu dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-6. Al-A'raf surah yang ke-7. Ya, ayat 199. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Ya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Tu. Dalam surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan dan melapang dada. Adakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampuni kamu? Ni memberikan kemaafan, berkaca daripada sifat Allah Ta'ala yang maha, ya, pemaaf. Allah itu Al-Ghafur, Allah itu adalah Al-Ghaffar, Allah itu adalah At-Tawwab, Allah itu adalah Al-Afu. Apatah lagi kita berada pada bulan Ramadan, ya, maafkanlah dan memohon maaflah. Khususnya sesama kita. Kerana dosa yang berkait dengan kita sangat sulit, tergantung nanti di negeri akhirat. Ya. Sebab itu Nabi SAW pesan pada kita. Dia pesan, ya, jika kita dilarang kita melakukan kezaliman, ya, kalau kita pernah melakukan kezaliman sesama kita, maka hendaklah segera memohon keampunan. Ya. Kerana kita akan berhadapan dengan hari yang tiada berguna harta benda dan anak pinak. Kita datang itu agar kita selamat. Selamat urusan kita dengan Allah, selamat urusan kita dengan manusia. Kerana kita akan berdiri pada hari di mana, ya, barang siapa yang melakukan kezaliman,
Ya, maka kezaliman itu akan menjadi kegelapan dia ketika di negeri akhirat. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ya. Jadi ya, fattaqud zulm, takutlah kamu akan kezaliman. Ya, kerana kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Apatah lagi kezaliman itu? Kezaliman sesama manusia. Ya, dosa dengan Allah ya mudah. Langsung saja kita berurusan dengan Allah Ta'ala, dan Allah dia adalah tadi Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab dan Al-Afu. Sebab itu pada bulan Ramadan ini ya, kita sangat-sangat dituntut agar sentiasa bersungguh-sungguh memperbanyakkan mohon ampun. Ya, dan sebagaimana kita ketahui, keampunan Allah itu datang dari sisi yang telah kita sebutkan sebelum ini. Otomatik manusia amal ibadah, kemudian menerusi permohonan. Minta. Ya, khususnya pada malam Al-Qadar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Engkau suka memberi maaf. Maka maafkanlah aku ya Allah. Banyak dosa. Dalam bulan Ramadan pun banyak dosa. Ya, tak dapat nak bebaskan diri juga daripada dosa. Bahkan barangkali lebih banyak dosa pada bulan Ramadan berbanding dengan selain bulan Ramadan. Itulah kita. Namun Allah tetap bagi peluang. Ya, Allah membuka seluas-luasnya untuk menerima keampunan daripada hamba-hambanya. Ya, minta maaf. Allah maha pemaaf. Kalau Allah tahu ciptaannya yang satu ini berada di dua persimpangan. Ya, Allah ciptakan kita ini, jiwanya satu cenderung kebaikan, satu lagi cenderung kepada kejahatan. Berbolak-balik dia. Dia jatuh pada cenderung kepada keburukan, kemaksiatan. Kemudian dia sedar, insaf kembali kepada cenderung kepada kebaikan. Dengan bertaubat kepada Allah. Dengan menjadi taat kembali kepada Allah. Namun dosa yang satu ini sesama manusia sangat sulit. Ya, sangat sukar. Kerana hak untuk memberikan kemaafan itu ada pada yang dizolimi itu. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Man kanat indahu mazlamatun li akhih. Barang siapa yang memiliki dosa, yang ini buat zalim terhadap saudara dia, kata Nabi SAW, barang siapa pernah buat zalim, yang buat zalim pada saudara seperti apa? Seperti memfitnah, mengumpat, yang mengadu domba, mengambil haknya tanpa hak, hutang tak bayar, yang menipu, menjatuhkan harga diri, menuduh yang tidak-tidak, yang tidak ada padanya, mewujudkan persepsi yang negatif, buruk sangka terhadapnya, dan pelbagai lagi tak terhitung. Ya, macam mana nak selamat ni? Lalu kata Nabi SAW, ini berkaitan dengan apa? Min irdihi aw min syai'in. Ya, saudara berkaitan kehormatannya, atau apa yang berkaitan dengan dirinya. Dituduh macam-macam, dituduh berzina lah, ya, dituduh menipu lah, dituduh dengan pelbagai gelaran, ya, terutamanya pendakwah yang tak sealiran dituduh macam-macam, dituduh wahabi lah, macam-macam, ya, sesat lah, menyimpang lah, mujassimah lah. Padahal semuanya itu tidak ada pada dirinya. Ya, kau siap nanti di negeri akhirat. Di dunia seronoklah kamu, bersukurialah kamu dengan pelbagai tuduhan gelar yang kamu berikan. Tapi ingat, ada hari kita akan berdiri di hadapan Allah, di pengadilan Allah, yang akan diadili oleh Allah Ta'ala sendiri. Kemana kita akan lari? Hari itu menyesal, gigit jari, tiada bermakna dan tiada berguna. Jadi kalau nak selamat, kembalikan hak orang yang kamu zalimi. Bagaimana? Kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhul yawma qabla an la yakuna dinar, ya, dinaran wala dirham. Ya. Maka apa yang perlu dia buat kalau nak selamat? Falyatahallalhu minhul yawm. Maka hendaklah dia datang pada orang tersebut yang dia zalimi tu, ataupun dia menerusi komunikasi sekarang ada tulisan ke, hendaklah dia meminta halal daripadanya sekarang, now, ya, sebelum datang satu hari, qabla, sebelum datang, an la yakuna, iaitu tak guna lagi dah, tak ada manfaat lagi dah, harta benda yang dia miliki, dinar dan dirham, harta benda tu, duit banyak juta macam mana pun tak boleh nak digadai untuk menebus
kezaliman yang dia lakukan pada saudaranya. Ya, di dunia berluasa dia, bukan main. Mentang-mentang ada kedudukan, ada pangkat, ada gelaran, ada jawatan, ada kuasa, macam-macam dia buat. Menindas, menekan, menzalim, menuduh, menyekat, menghalang, menyebarkan fitnah, sehingga kawan tu terhalang segala-galanya. Dia terseksa, tertekan, dan pelbagai lagi. Bahkan masyarakat memboikotnya, memiliki persepsi negatif terhadapnya. Takutlah wahai orang yang zalim terhadap perbuatan kamu itu. Ya, kamu tak akan lepas. Ingat, minta segera datang jumpa. Mohon keampunan dan kemaafan terhadap apa yang kamu buat terhadap mereka itu. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatih. Ni yang takut ni. Di dunia nanti Allah akan tegakkan kisos, balas balik sesama kamu di akhirat. Ya. Jika dia memiliki amal soleh, orang yang menzalimi kamu tu, yang menuduh kamu bukan-bukan, ya, sampai di penjara kawan tu, sampai mati dalam penjara, sampai hilang jawatan, hilang tugas, hilang kebebasan, hilang hak, apa akan berlaku? Maka diambil daripadanya seukuran kezaliman yang telah dilakukannya. Habis kebaikan dia diambil. Ya, kebaikan ni padahal kita sangat berhajat di negeri akhirat. Kalau di dunia orang ambil harta kita, kita boleh cari, betul kan? Kalau dah pahala diambil, nak cari ke mana? Sebab negeri akhirat bukan untuk membuat pahala, untuk dibentangkan pahala. Pemiliknya kita, tiba-tiba milik kita diambil orang. Maka diambil sekadar ukuran kezaliman. Allah tu adil, setimpal. Tapi kita tak tahu banyak mana yang kita akan hilang, betul kan? Kalau tahu senang. Wa illam yakun lahu hasanatun, kalau dia tak ada kebaikan, apa nak buat? Bagaimana Allah nak mengadili? Ukhiza min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Maka ya, kalau dia tak ada amal kebaikan, nak amal kebaikan apa je? Di dunia dia buat jahat manjang, asyik mengutuk, menzalim. Bila nak buat ibadah? Asyik sombong, dengki, hasad, macam-macam. Orang seperti ini, kalau ada sifat ni, dia tak ada kesempatan untuk melakukan ketaatan. Sebab habis masanya dikuras untuk melakukan kejahatan. Bila masa ada untuk buat kebaikan? Maka dosa-dosa saudaranya diambil dan dibebankan kepadanya. Akhirnya jadi apa? Jadi apa? Muflis akhirat. Kalau ingat hadis ni, pasti orang akan menjaga lisan, akan menjaga tindakan, akan tidak sewenang-wenangnya membuat tuduhan. Apatah lagi mewujudkan persepsi-persepsi negatif yang tidak ada pada orang itu. Akhirnya orang ramai terlibat. Nampak? Akibat perkataan dia tu, orang lain mendukung. Ya, orang lain pun membuat tuduhan yang sama pada dia. Banyak tu. Dosa terkumpul. Kalah MLM. Ya. Sebab itu bila kita lihat wasiat-wasiat Nabi SAW ini, jangan jadi orang yang berpenat, berletih, berpayah di dunia melakukan amal ketaatan, tapi di negeri akhirat pahala untuk orang lain. Ya, itulah mereka orang yang muflis. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur ini, di satu ketika dalam majlis Nabi SAW, Nabi tanya kepada para sahabat Nabi SAW, atadruna minal muflis? Kamu tahu tak siapa orang yang muflis? Bankrupt. Bankruptcy. Qalu. Lalu para sahabat Nabi SAW jawab soalan. Ada ketika mereka jawab jika mereka tahu. Kalau tak tahu, mereka diam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Maksud, para sahabat faham. Ini definisi dunia, ukuran nilai dunia. Muflis tu di sisi kami ya Rasulullah, tak ada duit, tak ada harta, zero, tak ada apa-apa, apa-apa kedana. Ya. Lalu faqal, jawab Nabi SAW, maksudnya bukan itu. Betul dah definisi tu, tapi Nabi SAW nak kait ni muflis akhirat. Innal muflisa min ummati, adapun orang yang muflis di kalangan umatku, kata Nabi SAW, man, iaitu mereka yang ya'ti, datang nanti. Di mana? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Betul lah definisi tadi para sahabat, tapi itu definisi dunia, urusan dunia. Ni definisi yang maksud hendak muflis apa? Muflis akhirat. Siapa mereka itu? Ya. Ya'ti yaumal qiyamah
Mereka nanti datang di negeri akhirat bisolatin wasyamin wazakatin, datang bawa banyak pahala. Mereka ahli ibadah, bukan calang-calang, ahli masjid, ahli kuliah, ahli sedekah, ahli puasa. Bayang, ya. Maknanya apa? Orang yang melakukan amal soleh pun akan terjatuh ni. Sebab apa terjatuhnya? Sebab dia jaga hubungan dia dengan Allah, bagus. Tapi buruk hubungannya dengan manusia. Jahat lisan, jahat perbuatan. Ya. Buruk sangka, macam-macam dia. Hasad, tak boleh tengok orang lebih. Dengki. Ya. Orang itu memiliki kelebihan sikit je, dia dengki, dia marah. Dia tak dapat nak menandingi kelebihan orang tersebut dari sisi apa? Ilmunya, ya, kebaikannya. Maka dia cari macam-macam jalan untuk menjatuh dan merosakkan imej dan reputasi orang tersebut. Padahal dia sangat mengetahui bahawa orang itu berada di pihak yang benar. Inilah betapa bahayanya mengikuti hawa nafsu yang tak terkendali. Dia banyak pahala dia, ahli ibadah dia, bukan ahli maksiat. Tetapi kata Nabi SAW, wayati, ya, wayati qad syatama hadha. Tapi dia datang pada masa yang sama juga, ya, dia bawa dosa. Dosa apa? Dosa satu, mencaci maki, menghina, mengutuk, mengata, ya, macam-macam. Qad syatama hadha wa qad syatama hadha, atau wa qazafa hadha, dan ya, dia tuduh orang, menuduh orang berzina umpamanya, tuduh orang liwat, macam-macam lah, tuduh perbuatan-perbuatan keji. Wa qazafa hadha, tu, ya. Wa akala mala hadha, ya, makan harta milik orang lain tanpa hak, menzalimi. Ya, patut jawatan tu orang tu dapat, dia cari pemilihan jalan supaya orang tu tak dapat, dia yang dapat. Patutnya, ya, tempat tu diperuntukkan untuk orang lain, kemudian dia bagi tempat tu untuk anak dia sebab dia ada kabel. Patut projek tu dapat pada orang lain, ya, tiba dia yang dapat sebab dia ada kabel, padahal dia tak layak langsung. Bahkan ada konflik of interest pula di situ, salah guna kuasa dan pelbagai. Aku tak terhitung banyak ni, menzalimi orang lain, ya. Kemudian apa lagi? Wasafaka dama hadha, menumpahkan darah, bunuh orang, ya, tanpa hak. Tahu banyak berlakunya sekarang, ya, pembunuhan di sana sini dalam keadaan yang paling solim, yang paling sadis, betul kan? Sampai bunuh tu tak masuk akal langsung. Ya, dia tanam orang tu dalam simen, dipotong anggota tubuh badan, zalim. Dia ketuk dengan benda kasar, benda besi tajam. Itulah dia di sekarang. Sesama Muslim, ya. Kalau orang kafir tu kita boleh fikir juga, ya, kerana saking dengkinya, marahnya mereka pada orang Islam. Tetapi ini sesama Muslim. Bahkan kadang sesama kawan. Bahkan lebih parah, sesama kekerabatan. Ayah bunuh anak, anak bunuh mak, macam-macam, ya. Waliyazubillah. Wa daraba haza, tu, pukul orang, bully orang. Mentang-mentang dia kuat, dia sadu, ya, dia menindas orang, pukul orang. Ini pukul secara fizikal, ada pukul secara kekuasaan, betul kan? Ada kuasa, ada posisi, menindas orang, ya. Tak terhitung banyaknya kezaliman yang berlaku di atas muka bumi ini, apatah lagi di zaman sekarang. Apa berlaku? Ya. Fa yu'ta hadza min hasanati, macam hadis tadi. Wa hadza min hasanati. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhiza min khatayahu futirahat faturihat alaihi thumma turiha fin nar. Tu dia kesudahan dia. Diringkas cerita, Allah tegakkan qisas, ya, dibalas. Maka akhirnya orang yang melakukan kezaliman itu tadi elok-elok nak masuk syurga, harapan dihumban dalam neraka. Jadi berhati-hatilah dengan apa? Berhati-hati. Nanti akan ada orang dapat advantage daripada amalan kita. Dia tak beramal sangat, betul kan? Buat-buat yang wajib aja. Tapi masuk syurga dia. Ataupun dia ahli maksiat tapi masuk syurga. Sebab apa? Ni salah satu jalan kezaliman. Sebab tu Nabi SAW menjelaskan, ya, Nabi SAW
Tu. Tidak pernah memukul pembantu seterusnya. Ya. Nabi SAW tidak pernah memukul pembantu, wanita dan sesuatu apapun kecuali bila berjihad di jalan Allah. Tengok. Kalau pembantu, yang wanita, apatah lagi isteri sendiri. Lagilah tak pukul. Ini tiba-tiba pergi terkajang, tumbuk isteri ni. Ini betul-betul lah lelaki yang bacun, yang dayus. Ya, lelaki yang lebih parah daripada wanita. Apabila wanita itu dipukul, tak padan dengan suami lagi. Dan yang lebih menakjubkan, malam kamu pakai isteri kamu tu, siang kamu terkajang, kamu tumbuk. Ini gila kamu. Bahasa kasar ni. Betul kan? Tak masuk akal. Jangan sentuh isteri. Ya, jangan sentuh maksudnya kekasaran itu. Dia wanita, wajib dijagai, wajib dilindungi. Bayangkan kalau isteri itu dipukul, seumur hidup, seusia dia akan ingat. Apatah lagi diperhatikan oleh anak-anak. Sampai mati dia akan rakam. Dan yang lebih mengkhawatirkan, nanti anak itu mengikuti perangai ayahnya. Sungguh ini perkara yang sangat buruk sekali akhlak yang dilakukan oleh seorang suami. Ya, walaupun isterinya memukulnya, tak perlu dia terkajang balik. Tak perlu. Cuma dia pertahan diri dia saja. Apalah sangat tumbukan seorang wanita yang lemah lembut itu. Sampai nak tercekik isteri. Ya, sampai nak sesak nafas, nyaris nak mati contoh. Sampai begitu dibuat. Tu tengok, tersebar YouTube punya banyak kezaliman. Ya. Jadi seorang suami hendaklah memiliki sifat seperti Nabi SAW. Sabar. Menyantuni. Tengok Nabi SAW pernah dicekik leher oleh seorang Arab Badui. Dia tarik sampai bekas. Nabi SAW balas tak? Nabi bagi. Tahu Nabi SAW bagi terhadap orang Arab Badui itu. Tengok pandainya Nabi SAW dalam menyantuni orang-orang. Ya. Kecuali jihad saja. Itu pun boleh dibilang dengan jari orang yang ditebas oleh Nabi SAW. Betul kan? Selebihnya para sahabat lah yang melakukannya. Ya, jadi jangan mengkasari sesiapa pun. Ya, jangan sentuh sesiapa pun. Yang bukan hak kita untuk menyentuh. Tengok, bila kita berbicara dengan seseorang yang tidak ada kena-mengena dengan kita, tak boleh pegang dia. Dalam undang-undang antarabangsa pun tak boleh. Betul kan? You cannot touch me without my permission. This is my integrity. Tak boleh. Ya, macam orang nak periksa kita di immigration tu. Dia akan minta izin dulu. Minta izin ni saya nak sentuh. Itu pun lelaki dengan lelaki. Wanita dengan wanita. Itu memang boleh. Sebab apa? Itu aturan undang-undang. Kalau kita berbicara dengan orang, pergi pegang-pegang dia, pegang-pegang dia. Kalau kawan rapat dah biasa, okey. Kalau orang asing, nanti jangan duk pegang-pegang. Dia setengah orang tak selesa. Betul kan? Kalau nak sentuh dia, minta izin. Dan satu kesalahan. Contoh orang berkelahi di jalan raya. Kemalangan. Keluar nak pegang-pegang. No. You cannot touch. Salah dari segi undang-undang. Boleh menimbulkan apa? Ketakutan. Walaupun tujuan kamu pegang tu asalnya, tapi ketika itu kamu kan melakukan pertengkaran. Takut bila pergerakan tangan itu, dia juga akan melakukan pergerakan. So, cukup dengan bercakap certain distance. Ada jarak dia. Baik, kita berhenti ke depan sikit. Tidaklah beliau SAW diberi pilihan di antara dua urusan, melainkan beliau SAW memilih yang lebih mudah di antara keduanya. Selagi itu bukan suatu dosa. Nabi SAW tengok, ajar. Ada dua pilihan, option. So, pilih yang lebih ringan. Ya, bila kedua-duanya itu adalah diizinkan dalam syariat. Jangan takaluf, jangan menyulitkan. Ya, ini perkara dalam urusan apa ni? Perkara dalam urusan perkara sunnah, perkara mubah, perkara wajib, no option. Kena pilih. Tapi yang wajib pun dalam situasi tertentu Allah bagi keringanan, betul kan? Maka keringanan itulah yang kita pilih bila padanya ada maslahah. Contoh apa? Dalam berpuasa umpamanya. Bila kita bermusafir ataupun kesulitan yang amat payah, boleh mendatangkan bahaya kepada nyawa, berbuka. Itu yang lebih ringan, betul kan? Contoh dalam peperangan Badar. Bulan peperangan dalam bulan puasa. Bayangkan nak berperang, perlukan tenaga. Ya, berperang di tanah Arab, di padang pasir, bukan macam berperang di tempat kita. Tempat kita sejuk banding dengan panasnya di padang pasir. Ada perlindungan teduh, pokok bagai-bagai. Ada sungai banyak, boleh terjun. Tapi kalau di padang pasir, apa yang ada? Atapnya adalah langit, matahari. Ya, fully exposed. Lantainya pasir yang sangat panas. Diiringi dengan angin. Kalau bertiup bukan sejuk, bertambah panas. Betul kan? Jadi menimbulkan mudarat. Nak berperang perlukan kekuatan, tenaga, mental dan spiritual.
dan juga anggota tubuh badan zahir kekuatan, maka ketika itu berbuka untuk mendapatkan kekuatan tenaga. Sebab nak berjihad ni, nak pegang pedang ni, kena ada tenaga. Kalau dia tak kuat macam mana? Tu contoh. Dia tak rigid agama ni. Dia adalah fleksibel, sesuai dengan keperluan. Boleh berbuka. Dan itu adalah dituntut, sunnah. Nabi SAW buka, tunjuk contoh. Kiaskanlah pada yang lain. Inilah orang yang faqih, menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan keperluan. Ya, wallahu a'lam. Ya, kita berhenti di situ. InsyaAllah panjang umur kita akan sambung. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dalil-dalil tentang apa yang telah saya sebutkan dalam as-sahih cukup masyhur. Intaha. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.